Satu hari Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Umar Al-Khattab beliau cek kawasan pada tengah malam. Ronda kawasan. Ni pemimpin ni, cek rakyat. Bangun tengah malam, cek rakyat tengok macam mana. Kemudian tiba-tiba dalam tengah cek sebut nampak seorang yang tengah buat maksiat. Tengah buat maksiat. Baik. Dan bila mana cek satu rumah, dia dapati ada seorang lelaki dan juga ada seorang perempuan. Dan dalam rumah sebut ada botol arak. Kemudian Sayyidina Umar kata apa? Ya adu Allah, azananta anna Allah yasturuka wa anta ala ma'siyatihi. Kata Sayyidina Umar, wahai musuh Allah, adakah kamu sangka Allah akan menjaga kamu sedangkan kamu sekarang tengah buat maksiat? Sayyidina Umar cakap kata gitu. Laki itu kata, ya Amirul Mukminin, la ta'jal. Wahai Amirul Mukminin, kamu jangan kopoh sangat, jangan kalut sangat. Laki tadi hak buat maksiat dia tegur Amirul Mukminin. Fa in kuntu asaitu Allah fi wahidah faqad asaitahu anta fi salas. Kalau aku buat maksiat hari ni, aku hanya buat maksiat sekali ya. Laki tu cakap sembang dengan Sayyidina Umar ni, bani ke lah. Kalau aku buat maksiat, aku hanya buat sekali ya. Tapi kamu Amirul Mukminin, kamu buat maksiat 3 kali, 3 perkara. Sayyidina Umar tanya, qala wa ma hunna? Apa kesalahan yang aku buat? Qala tajassasta. Pertama, kamu telah terjasus. Kamu masuk kamu telah mengintip. Terjasus. Sedangkan Allah dah sebut wala tajassasu. Allah tak bagi kita mengintip orang. Pertama kesalahan kamu ialah kamu mengintip. Yang kedua, kata Sayyidina Umar, kata lelaki sebut wa ayatul buyuta min zuhuriha wa qad amara Allah bi itaniha min abwabiha. Kamu masuk rumah aku, kamu masuk daripada pintu belakang. Sedangkan Allah perintahkan supaya kita masuk rumah melalui pintu depan. Kesalahan yang kedua. Yang ketiga, wa dakhalta ghairi baitika min ghairi astazina wa tusallimu wa qad amarana Allah bidzalik. Dan yang ketiga, kesalahan kamu masuk rumah dan rumah itu bukan rumah kamu. Dan kamu tak minta izin, tak bagi salam pula. 3 kesalahan kamu buat. Baik. Kata Sayyidina Umar, sadaqta. Kamu betul. Memang benar. Baik, wastaghfir lana. Aku minta maaf. Sayyidina Umar minta maaf. Baik, faqala ghafarallahu lana wa laka ya Amirul Mukminin. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita, aku dan juga kita, wahai Amirul Mukminin. Sayyidina Umar kata, hal indaka min khairin in afautu anka? Adakah kamu juga akan buat baik selepas mana aku maafkan kamu? Maka kata lelaki sebut, na'am. Wallahi ya Amirul Mukminin, la in afauta anni la a'udu limisliha abadan fa'afa anhu. Baik. Wallahi, dia bersumpah, ya Amirul Mukminin, kalau kamu maafkan aku, aku berjanji aku tidak akan buat lagi perkara yang ni. Wa kharaja wa tarakahu. Dan lelaki tadi keluar lalu bertaubat. Baik, di sini kisah Sayyidina Umar masuk ke rumah orang ni. Ulama nak beritahu kata apa? Nak beritahu kata kita tegur orang penuh dengan kasih sayang satu, dan juga penuh dengan hikmah. Bukan boleh ikut dan tak boleh. Bukan pi tengok orang buat maksiat, pi nak sepak terus tak boleh. Pi nak ni tak boleh. Nampak ni semua ada adab dah. Dalam adab nak mencegah kemungkaran. Nampak terkesan apa di situ? Orang tadi dia berjanji dah tak mau buat dah. Tapi zaman lah kadang-kadang janji buat pula. Sebab tak takut dengan Allah Taala. Tapi zaman Sayyidina Umar bukan sebab takut kepada Allah tu sendiri, tapi takut pada Allah Taala. Baik. Kita ni kadang-kadang kita suka sungguh dengan perbuatan orang ramai ni. Sebab tu orang kata dinding ni dia ada telinga. Kadang-kadang duk tengok, bilik ni duk cakap apa? Bilik hostel ni duk kata apa? Kata Imam Ghazali, jangan kamu buat macam tu, tak boleh. Imam Ghazali pesan, itu seolah-olah kamu mencuri pendengaran orang. Jangan. Dia kata Imam Ghazali pesan, la tajuzu istiraqa sam'i ala darin liyasma'a saut al-autar. Tak boleh kita mencuri-curi dengar semata-mata kita nak dengar bisikan orang lain, tak boleh. Hatta dalam bisikan pun tak boleh. Kenapa? Sebab apa Imam Ghazali tak bagi?
walaupun kita mencuri dengar. Sebab apa Imam Ghazali tak bagi? Sebab takut bila mana kita mencuri dengar, mata kita pula akan tengok pada maksiat. Jadi seolah-olah kita bersekongkol dengan maksiat tersebut. Takut begitu. Ni ulama tasawuf hebat ni. Takut telinga kita pun yang asal nak cegah kemungkaran, tiba-tiba telinga pula sokong benda yang mungkar, dan juga mata pula tertengok benda yang mungkar. Tapi kalau ada kuasa betul-betul tidak ada masalah. Faham ni? Ni dalam bab kuasa ni, biar ni. Maksudnya kalau nak mengintip, dia ada kuasa pula, dan dia boleh mencegah pula. Tapi jangan buat perangai pula. Dia ada kuasa, tiba-tiba dia pula yang buat perangai. Jam terus ni. Dia asal nak pergi mengintip, nak pergi mencegah kemungkaran, tiba-tiba dia pula yang buat kemungkaran. Jenis ni dia pula kena masuk lokap dulu. Baik. Baik. Yang kedua Nabi sebut, fa illam yastati' fa bilisani. Fa illam yastati' fa bilisani. Baik, sebelum tu kata Imam Sya'rani radhiyallahu taala anhu, orang yang mencegah kemungkaran ni kuasa siapa? Mencegah kemungkaran dengan kuasa ni, dia bawah tanggungjawab siapa? Di bawah tanggungjawab seorang pemerintah. Tanggungjawab pemerintah. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, fa illam yastati' fa bilisani. Jika kamu tidak mampu, maka ubahlah dengan lisan, lidah kita bercakap. Baik, ini kata Imam Sya'rani, ini adalah tugas para ulama. Para tugas ulama yang beramal, tugas ulamaul amilin. Yang mana kalau mereka bercakap, mereka akan beri peringatan dan juga akan mencegah kemungkaran tersebut. Baik, ini tugas para ulama. Yang tadi tugas para sultan, pemerintah. Yang kedua dengan lisan ini tugas para ulama. Baik. Dalam bab mencegah dengan lisan ni pula, ulama sebut supaya dalam bab mencegah kemungkaran, kebanyakan manusia ni dia boleh bercakap dan boleh mencegah kemungkaran. Tapi ulama kata dalam bab ni hati-hati, supaya takut-takut kita pula lebih-lebih, kita pula tambah ingkarul mungkar. Saya terangkan dah tadi, benda yang sepatutnya kita cegah sikit, tiba-tiba kita tambah pula dengan kemungkaran, kutuk dia pula, maki dia pula, hina dia pula, macam-macam. Jadi hati-hati dalam bab mencegah kemungkaran menggunakan lidah. Sebab semuanya pakat boleh menggunakan lidah. Baik. Yang ketiga, fa illam yastati' fa bil qalbi. Fa illam yastati' fa bil qalbihi wa zalika ad'aful iman. Kata Imam Sya'rani juga, orang yang mencegah kemungkaran dengan hati, itu ialah tugas bagi orang arifin, bagi orang yang arif billah. Apa maksudnya? Orang yang arif billah ni, mereka akan rasa sampai ni, hati mereka ni ataupun jiwa mereka ni penuh dengan rasa benci kepada satu benda tersebut. Jadi bila mana ulama ataupun orang arif billah, jiwa mereka benci dengan kemungkaran, maka dia akan apa? Dia akan turun habis kepada orang lain tu. Turun habis kepada orang lain. Sebab tu di sini kalau kita lihat berlaku demonstrasi. Baik, sebab apa berlaku demonstrasi? Sebabnya sebahagian kata ulama, sebab adanya benda tak puas hati kepada rakyat. Jadi rakyat pakat tak puas hati ni. Dalam hati tak puas hati, dah pakat bergabung. Dan mencegah kemungkaran dengan hati. Lepas tu pakat turun ramai-ramai. Sebab mula dengan hati dulu. Tak puas hati, benda yang tak puas hati. Baik. Jadi kalau tak puas hati ni, Nabi sebut fazalika wa zalika adhaful iman. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Selemah-lemah iman. Baik. Ni sebagai ulama sebut, ini tanggungjawab orang awam. Orang awam sebagian ulama sebut ialah tugas orang awam. Jadi orang awam ni bila mana disebut sebagai selemah-lemah iman, bila mana kita tengok ataupun kita dengar benda kemungkaran tersebut, kita nak buat macam mana? Jadi tunjukkan kata kita boikot kemungkaran. Kita tak nak cakap, tak berani nak cakap. Yang pertama nak kuasa tak ada. Nak cakap tak berani. Jadi mampu mengubah dengan hati. Pertama dia ulama sebut dengan cara kita boikot kemungkaran tersebut. Baik. Contoh lagi. Contoh kalau kata ada seorang tawarkan rasuah kepada kita. Orang yang tawar itu pula orang yang tinggi, orang yang hebat.
dan orang besar-besar pula. Kita tak pandai nak bersuara. Maka apa tugas kita? Jangan sama sekali bersekongkol dengan kemungkaran tersebut. Ataupun jangan terima rasuah, jangan tolong saing dan sebagainya. Sebab kaedah berbunyi, apabila kita bersekongkol dengan kemungkaran ni, ada satu kaedah, man ridha bil ma'siyati fa huwa al ma'siyat. Man ridha bil ma'siyah ma'siyat. Wa man ridha bil kufri kufrun. Barang siapa yang redha dengan kemungkaran, dengan maksiat, maka dia juga telah buat maksiat, sekalipun dia tak buat. Contoh, redha ni ulama sebut dari segi kita buat syarat pun redha dah. Kita kata ada kawan kita, contoh ada seorang ni bawa seorang perempuan yang bukan adik-beradik, yang bukan mahram dia. Jadi dia pun buat syarat. Macam mana? Okey tak? Okey tak? Awak aku ni. Kita pun angkat tangan gitu lah. Apa maksud dia? Kita telah bersekongkol dengan kemungkaran tersebut. Bahaya. Ataupun benda-benda yang lebih besar. Orang nak luluskan pusat judi, pusat arak, kita pun saing saja. Tak sumbang duit ke sebagainya pun, maka kita dikira turut menyumbang dalam kemungkaran. Mar ridha bil ma'siyati fa huwa al ma'siyat. Siapa yang redha dengan maksiat, maka dia juga terlibat dengan maksiat tersebut. Wa man ridha bil kufri fa huwa al kufru. Siapa yang redha dengan benda kufur, maka dia juga akan jatuh kufur. Jadi contoh dia ulama bagi sini. Contoh, kita ni bila mana ada orang nak masuk Islam, tak boleh kita kata, sagi kot lah, nak rehat sat. Tak boleh. Seolah-olah kita telah bersekongkol dengan kekufuran tersebut. Jadi ajak dia terus masuk Islam, ajak dia mengucap terus masuk Islam. Hatta sekalipun Tok Imam tengah baca khutbah, bila mana tengah baca khutbah, tengah sedap ni, tiba-tiba ada orang kafir masuk. Tok Imam, saya nak masuk Islam boleh tak? Hui, sakna tengah sedap ni khutbah ni, tak nampak ke aku tengah kemah ni? Apa hukum dia? Hukum dia telah bersekongkol dengan kemungkaran. Tok Imam tadi, dia kena turun khutbah dia, mimbar dia, turun ajarkan apa? Ajarkan syahadah. Sebab kalau dia melambatkan, seolah-olah dia telah setuju dengan kemungkaran tersebut. Itu bahaya tu. Jadi walaupun sikit, jangan sama sekali kita setuju. Baik, dalam bab ni, dalam bab lemah iman ni, kalau tengok kawan kita tengah dak buat maksiat ataupun tengah kutuk orang, maksiat juga tu, maka kita jangan duduk sekali dalam tu. Itu bahaya tu. Jadi kalau kata dalam bab kutuk orang ni, menang kat apa? Menang kat perempuan. Bab kata kat orang ni, betul tak? Tak. Tanya kan. Contoh perempuan ni tengah duduk atas tangga cari kutu. Ish, dia ni jalan pun apa semua ni, duduk kutuk orang. Baik, saya nak sebut sikit oleh Al-Imam Tahir Jubair ke siapa tak ingat. Perempuan ni bila mana menangis, mereka akan pegang mulut. Bisa teriak tak? Bisa menangis, kamu pegang apa? Pegang mulut kan? Bayangkan kamu tengah menangis, kamu mesti akan pegang mulut. Laki bila mana menangis, laki akan pegang apa? Teriak. Pegang mata kan? Bayangkan kamu tengah teriak. Lepas ni teriak, kamu nak pegang apa? Perempuan ni mesti akan pegang mulut dia. Baik, tanda apa? Ulama sebut, tanda kata perempuan ni banyak salah dia dekat mulut. Suka kata kat orang, suka mengumpat. Laki ni pula salah banyak dia dekat mata, suka tengok perempuan. Itu begitu. Ni bukan saya sebut. Ni ulama seorang nama Tahir Jubair ke saya tak ingat. Aduh, tak ingat. Tapi ada Jubair belakang tu. Jadi kalau tak mengaku pun tak apalah, nampak macam mana. Tapi yang saya sebutkan, yang ulama sebut laki banyak salah di mata. Tengok banyak kemungkaran di mata. Perempuan banyak salah di mulut, suka kutuk orang, suka maki orang, tengah cari kutu tu kata kat orang lagi. Baik. Jadi kalau kita tengok kawan kita tengah buat kemungkaran tersebut, maka jangan sama sekali kita bersekongkol. Bahaya. Tunjukkan katanya kita ni benci kepada kemungkaran. Sebab benci kepada kemungkaran ni tanda dia ada iman. Kalau orang yang masih bersekongkol dengan benda yang maksiat, maka orang macam tu masih belum sempurna iman dia. Baik. Sebab tu kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu,
Kata Sayyidina Anas bin Malik, "Man sami'a ahadan yaf'ala munkaran wa lam yanhahu jaa'a yaumal qiyamati asamma maqtu'ul udhunaini." Itu dia. Kata Sayyidina Anas bin Malik, barang siapa yang mendengar seseorang yang buat kemungkaran, yang mendengar seseorang melakukan kemungkaran, dengar, tetapi dia tidak mencegah kemungkaran, maka di hari kiamat nanti dia akan didatangkan dalam keadaan ni pekak, dalam keadaan telinga dia terputus, pekak. Sebab apa? Sebab Allah bagi balasan. Di dunia sepatutnya kamu cegah orang buat kemungkaran, tapi kamu tidak cegah orang. Jadi balasan kata Sayyidina Anas bin Malik, balasan di akhirat nanti Allah akan bagi telinga dia pekak. Tu macam-macam tu. Baik. Kata Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, yuhsyarun nasun min hazil ummati ala suratil khiradah wal khanazir bimulasaqatihim ahlul ma'asi wa tarakahum nahayhum wa hum qadirun. Itu dia. Kata Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, dia kata ada manusia yang akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan wajah mereka seperti macam baruk ataupun kera, dan juga wajah mereka seperti macam khinzir, wajah macam khinzir. Kerana apa? Kerana bimulasaqatihim ahlul ma'asi, kerana mereka ni duduk bersama dengan orang maksiat. Kita ni kalau tengok benda yang maksiat, jangan kita duduk, bahaya. Kata Sayyidina Umamah, akan dibangkitkan dalam keadaan mukanya macam baruk ataupun mukanya macam khinzir, sebab mereka bersekongkol dalam benda maksiat, sedangkan mereka mampu untuk nak mencegah. Jadi kalau kita tak mampu nak bercakap, gunakan hati kita. Itu kita boikotkan majlis sebut. Jangan duduk tempat tu. Tengok majlis, pergi majlis ada orang pasang gitar, pasang lagu pelik-pelik, kita pula jangan duduk buat tahan. Dengar juga, keluar terus lah. Orang pasang gitar, pasang lagu pelik-pelik, ataupun ada tari menari pula. Kita pula, ustaz contohan, nak kena bagi tazkirah di majlis tari menari tersebut, jangan duk pergi lah datang majlis tari menari. Baik, tapi kalau berani betul-betul pergi tegur terus. Ni saya nak mesin bukan nak tazkirah, nak tegur kata benda ni haram. Tu power. Power Rangers. Baik. Jadi cukup hadis yang ketiga. Cukup hadis yang ke-24, kita akan masuk hadis yang ke-25. Hadis yang ke-35. Boleh faham? Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-35, adab bermasyarakat. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna. Wa yashiru ila sadrihi thalatha marat bihasbi imri'in min asy-syarri an yahqira aqahu muslim. Kullu muslimin 'alal muslim haram damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Rawahu Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, janganlah kamu saling dengki-mendengki, tipu menipu. Baik. Dalam bab dengki ni, Nabi sebut ada dua benda saja yang kita boleh dengki. Dengki yang sangat dituntut. Pertamanya dengki bila mana kita lihat seorang yang mana membaca Quran, dan dia membaca daripada pagi sampai ke malam, tak henti-henti. Jadi orang ni kita boleh cemburu, kita boleh jealous. Kena dengki, jealous geram tu dia ni, banyak sungguh baca Quran. Kita sikit. Ni dalam bulan Ramadan ni khususnya. Kalau kita lihat, Habib Jindan pernah cerita pada saya, ketika mana saya bersama dia di hotel, Habib Jindan sebut, kalau bulan Ramadan, kalau kami di Mesir, kami akan sembahyang tarawih dalam 4 ataupun 5 juzuk semalam. Kalau 10 malam pertama ni sampai pukul 12, pukul 1, mai 10 malam kedua pula, dia akan ajak sikit sampai pukul 2, pukul 3. 10 malam terakhir ni, start malam ni sampai ke subuh lah. Tarawih tidur 5 minit lah. Lepas tu tahajud sampai ke subuh. Lepas subuh mengaji pula qiraat. Kemudian mengaji pula sunan. Lepas tu Syekh pergi je, kami tidur habis. Tapi saya pun tak buat setiap hari ke, tak larat.
Syekh kata, ni hampa muda lagi. Mana pemuda hampa ni? Mana lelaki hampa? Aku ni umur 60, Syekh kata. Kenal lagi dengan Syekh. Syekh semayang daripada isyak tu. Kalau isyak saja setengah jam semayang. Mereka sehari akan baca 5 juzuk. Kami di Mesir lah. Tapi saya ikut sikit-sikit lah. Baik. Habib Junaid kata ketika mana kalau semayang tarawih, Habib Abdul Rahman Ali Al-Habsyi, sahibul maulid Samtud Durar, mereka akan semayang tarawih 10 juzuk, baca Quran 10 juzuk. Tu dia. Hebatlah. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, dalam bulan Ramadan siang khatam sekali, malam khatam sekali, sehari 2 kali, darat dengan 30, bulan Ramadan saja 60 kali. Sayyidina Osman radhiyallahu taala anhu 1 rakaat khatam Quran. Baik, Syekh tanya pelik tak? Pelik tak? Pelik juga Syekh. Baik, Syekh kata Sayyidina Osman, kamu jangan pelik. Kata Sayyidina Osman, law taharatul qulub mimma syubi'ati tilawatul Quran, kalaulah hati itu bersih, maka tidak akan kenyang ataupun tidak akan merasa puas untuk membaca Quran. Lepas muka dia akan buka lagi. Jadi dalam bab baca Quran ni kita kena jelis. Jadi kalau kita tengah baca Quran rasa kira nak berhenti lah, cek ada masalah dekat hati kita tu. Kata Imam Ghazali, kalau kamu nak tahu hati kamu macam mana, carilah 3 tempat. Pertama, ketika mana kamu solat, tengah solat asas sunuk, lepas mayang nak tambah lagi. Ataupun yang kedua, ketika mana kamu tengah berzikir. Tengah berzikir kalau nak tambah lagi, tambah berhenti. Yang ketiga, ketika mana tengah baca Quran. Tengah baca Quran seronok lagi nak tambah. Baik, itu okey hati dia. Tapi kalau kata tengah semayang ni panah, tak tahan ni, tak larat ni, dia kan nak tidur Tengah zikir, demam sakit kepala dah, demam macam-macam, demam lah sikit, migraine lah, semua dah zikir. Tengah baca Quran, time tu lah dia nak macam-macam sibuk ramai kat dia. Baik, maka kata Imam Ghazali, ketahuilah bahawasanya hati kamu itu mughlaq, tertutup. Maka kata Imam Ghazali, kalau kamu nak cari nikmat, nak cari iman, tengok pada 3 keadaan tadi. Kalau kamu seronok dalam 3 keadaan tadi, tanda kata iman kamu ada. Tapi kalau kata 3 keadaan tadi tak seronok, menyebabkan apa? Hati kita tertutup. Baik. Jadi dalam bab ni, pertama yang Nabi suruh, Nabi kata la tahasadu, kita jangan berhasad dengki dengan orang. Dan diharuskan hasad dengki ni pertama dia bila kita lihat orang yang selalu baca Quran, dan kita inginkan juga baca Quran. Yang kedua, orang yang ada ilmu. Orang yang ada ilmu lalu dia infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Benda ni kita kena hasad, kena rasa jealous. Baik. Itu saja, 2 ni saja yang dibenarkan oleh Nabi SAW. Baik. Adapun apa maksud hasad di sini ialah hasad ni apa maksud hasad? Kita tengok kawan kita ni dah berjaya. Aku akan pastikan sem yang kedua dia ni akan gagal. Dan ketika mana hari periksa, aku akan pastikan dia sakit macam-macam. Nampak? Itu hasad yang teruk. Maksud dia apa? Maksud dia nikmat yang dapat pada seseorang tersebut dia nak bagi hilang. Itu hasad yang tidak dibenarkan. Baik. Baik. Allah juga perintahkan supaya kita isti'azah, kita mohon ampun daripada perangai yang hasad dengki. Seperti mana kita mohon perlindungan daripada kita mengikuti langkah syaitan. Benda hasad Allah minta kita jauhkan, minta kita simpang. Baik. Awak suara tak keluar tau. Dalam satu kata-kata hikmah, al-hasud la yasudu abada. Al-hasud la yasudu abada. Orang yang hasad dengki ni la yasudu abada, tidak boleh memimpin selama-lama dah. Wal bakhilu ta'kulu amwalahu adda wal karimu la yudamu abada. Baik, tak payah cukup. Baik, al-hasud la yasudu abada. Orang yang ada hasad dengki tidak boleh memimpin selama-lama dah. Baik, itu satu. Yang kedua Nabi sebut la tahasadu. Yang kedua wala tanajasu. Yang kedua, kamu jangan tipu menipu. Kalau kita pergi pasar malam, ni khusus pada bagi peniaga ni.
pasar malam kita tengok ikan tu dia letakkan bawah tu apa? Letakkan bawah tu pinggan putih. Sotong nampak bagi tinggi, tak boleh. Itu menipu. Kan? Jadi kalau bagi seorang peniaga, kan? Elok dia apa? Elok dia kena ada sifat jujur satu. Kalau kata timbangan dia sepatutnya sekilo, kalau boleh lebihkan, itu yang paling terbaik. Kalau peniaga ni juga ataupun orang yang meniaga ni, dia kena ada sifat warak sikit. Baik, contoh macam Allahumma salli ala Muhammad, Sidi Al-Khawas. Sidi Al-Khawas, makam dia di Mesir. Sidi Al-Khawas ni guru kepada Imam Sya'rani. Baik. Orang dia warak sungguh. Raja dia apa? Raja dia hanya jual minyak wangi saja. Jual minyak wangi ni. Baik, lepas jual minyak wangi, ketika mana orang kata nak pilih minyak wangi apa, dia akan tuang dalam satu botol kecil. Tuang menggunakan apa? Corong tu kan. Baik, bila mana tuang, dah tu, apa dia akan ambil ni pula, ambil tisu, sapu di atas corong tu pula. Dia kata, nah, ini minyak wangi hang beli juga. Nampak warak sampai tahap tahu tu. Last sekali Imam Syekh Al-Khawas ni dia berhenti raja dah. Raja dia minyak wangi, dia berhenti tak boleh. Sebab dia kata lambat. Sebab dia takut bila mana orang beli, dah ittifaq dah. Benda baki-baki tu ada lagi. Hatta baki pun bagi lagi dekat orang. Sebab sifat jujur. Jadi kalau kita nak jual ataupun nak jual apa-apa dekat orang, apa sekalipun, jangan sama-sama kita menipu. Handset ni, handset mahal ni. Tengok handset tu 5 tahun yang dulu. Tukar cover sikit, nipu orang dah, tak boleh. Peniaga, saya ulangkan sekali lagi, selalu berlaku di pasar-pasar. Ikan sepatutnya sekilo. Buah sekilo betul ya, jangan nak buah pinggan buah tu. Tak kena. Ni buah pinggan nampak tebal tu, tengok ikan 4-5 ekor. Macam tu weh. Ikan tu pula busuk. Jadi macam-macam. Dalam bab menipu ni, jangan sama sekali kita menipu. Sebab tengok cerita ni, pasal kena sambung bah dia ni. Musailamatul Kazzab. Sebab apa dapat nama Kazzab? Sebab menipu. Sebab tu nama Kazzab tu. Orang penipu dapat tu. Baik, menipu dia macam mana? Contoh dia kata, kalau Rasulullah kata apa, Rasulullah dia tengok Rasulullah boleh apa? Boleh apa, ambil ludah sapukan kepada orang yang telah buta. Lega tu weh. Dia kata apa, kalau gitu aku boleh buat ke? Nak panggil orang buta. Bila panggil orang buta, dia ludah sapu, teruk lagi penyakit tu. Macam sempoi. Tengok teruk lagi. Ni orang panggil Musailamatul Kazzab. Raja dia bohong orang. Tapi juga ada juga orang yang tak reti ni, pi ikut juga. Orang kata zaman lalu Nabi tak ada. Dia pula dia mengaku Nabi. Ada juga orang ikut dia. Nampak ni raja duk menipu orang, bahaya ni. Baik. Sikit lagi kena sambung petang ni pasal. Kemudian Nabi kata, jangan kamu membenci. Jangan benci membenci, tak boleh. Nak benci boleh, tapi benci kepada perangai orang yang buat jahat, bukan kepada sifat, bukan kepada orang sebut. Baik, saya rasa hadis ni tak habis lagi. Kita kena sambung petang ni. Sebab nak bagi laluan kepada kelas lagi, kelas bahasa Arab dan sebagainya. Takut mengganggu proses persiapan yang lain dan sebagainya. Sebab dekat ke-9 dah. Dia wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita sambung pada petang ni jam 3 ke 3:30. Kita cuba pukul 3. Kalau Allah izinkan pukul 3. Kalau Allah tak izin 3:30 lah. Tengok Allah izin takamna. Dia wallahu ta'ala alam. Aku qauli hadza wa sallallahu wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.